seorang pemuda yang bernama Dama. Dama sebatang kara. Ibu bapanya telah lama meninggal dunia. Dia hidup dengan bertani dan mencari rotan di hutan. Pada suatu hari, Dama masuk ke hutan untuk mencari rotan. Dia mencari rotan untuk dijual di pekan. Seharian dia mencari rotan. Akhirnya, Dama keletihan. Lalu, dia berehat di tepi sebatang sungai. Ketika itu, angin berhembus lembut. Dama menyandarkan badannya di sebatang pokok. Matanya melihat ikan yang berenang di permukaan air. Berniat dalam hatinya untuk memancing ikan. Pada keesokan harinya, Dama telah pergi ke sungai itu. Hatinya berbunga-bunga gembira melihat ikan yang berenang di permukaan air melawan arus sungai yang deras. Tambahan pula dengan dewan air sungai mengalir berirama yang mengasyikkan Dama. Ya kawan-kawan, kita hendaklah memelihara sungai kita supaya tidak tercemar dan kehidupan akuatik tidak akan pupus. Sedang asyik memancing, tiba-tiba Dama terdengar suara orang menjerit meminta tolong. Tolong, tolong, tolong. Dama terkejut serta cemas mendengar suara orang menjerit meminta tolong. Dama terus mencari arah datangnya suara itu. Tiba-tiba Dama terlihat seorang pemuda yang dibawa arus sungai yang deras. Tangannya terkapai-kapai untuk mencapai sesuatu. Apalagi kawan-kawan, Dama terus terjun ke dalam sungai. Dia berenang sekuat hatinya untuk menyelamatkan pemuda itu. Arus sungai yang deras hampir sahaja menghanyutkan Dama. Tetapi Dama tidak mengalah. Akhirnya Dama berjaya menarik pemuda yang hampir lemas itu. Tiba di tepi sungai, pemuda itu terlantar keletihan. Dama membiarkan pemuda itu berehat. Selepas berehat dan semakin pulih, pemuda itu terus beredar dari situ. Dia tidak mengucapkan terima kasih kepada Dama. Dama tidak berasa kecewa kerana dia menolong dengan ikhlas. Selepas pemuda itu beredar, Dama membelik-belik bakul ikannya yang kosong itu. Hatinya berasa sangat kecewa kerana hari itu dia tidak dapat seekor pun ikan. Dengan perasaan hampa, Dama pulang ke rumahnya dengan tangan yang kosong. Namun, dia berazam akan datang lagi ke sungai ini. Dia tetap tidak akan berputus asa. Keesokan harinya, Dama telah pergi ke sungai itu. Dia tidak pergi mencari rotan kerana badannya tidak sihat. Sedangkan beras di dapurnya sudah kehabisan. Dia sangat berharap dapat menangkap ikan yang banyak. Dapatlah dijual ikan-ikan tersebut. Setelah beberapa lama menunggu, jorannya masih juga tidak mengenal. Akhirnya, Dama mengambil keputusan untuk pulang sahaja. Dalam perjalanan pulang, Dama terdengar suara orang menyanyi dengan gembiranya. Tahulah dia bahawa pemuda yang pernah ditolongnya itu telah berjaya menangkap ikan yang banyak. Hatinya bernyanyi-nyanyi gembira. Terlintas di dalam hatinya untuk meminta sedikit ikan daripada pemuda itu. Sangkaannya pemuda itu pasti
orang yang pemurah dan sudi tolongnya. Apatah lagi ia pernah menyelamatkan pemuda itu dari pajak mati lemas. Tetapi kawan-kawan tak tahu apa yang berlaku. Pemuda itu tidak mahu memberikannya walaupun seekor pun sekali. Dia bersikap sombong dan bongkar terhadap Dama. Dia menuduh Dama tidak mahu berusaha dan hanya sekadar minta sahaja. Hati Dama sangat terluka. Dia beredar dengan perasaan yang kecewa. Pada keesokan harinya, Dama telah pergi ke sungai itu. Kali ini, Dama tidak kecewa lagi. Dia telah berjaya menangkap ikan yang banyak. Di dalam botol ikannya terdapat berbagai jenis ikan. Ikan patin, ikan serai, ikan selawat, dan berbagai-bagai lagi. Dama berkira-kira untuk memberikan sebahagian daripada ikannya kepada jiran-jirannya. Itulah sikap Dama yang sangat pemurah. Sikapnya itu amat disenangi oleh jiran-jirannya. Hari menjelang petang, Dama segera pulang ke rumahnya. Sedang dia berjalan pulang, tiba-tiba Dama terdengar suara orang menjerit meminta tolong. Macam suara pemuda yang sombong itu. Apa yang telah terjadi kepadanya? Tanya Dama sendirian. Dama terus berlari ke arah suara itu. Sungguh terkejut Dama melihat pemuda itu terbaring di atas tanah sambil memegang kakinya. Rupa-rupanya pemuda itu telah dipatuk oleh seekor ular. Dama berusaha untuk mengeluarkan bisa ular itu. Pemuda itu tidak dapat berjalan. Dama membawa pemuda itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Dama terus meminta bantuan daripada jirannya yang mempunyai kereta untuk membawa pemuda itu ke klinik. Kerana tindakan Dama cepat itu, pemuda itu berjaya diselamatkan. Dama merasa sangat gembira kerana dapat menolong pemuda itu sekali lagi. Pemuda itu merasa sangat malu kerana telah bersikap sombong dan bongkar terhadap Dama. Dia minta maaf kepada Dama. Dama seorang baik hati serta memaafkan pemuda itu. Ya kawan-kawan, daripada cerita ini dapatlah kita simpulkan bahawa kita mestilah mengenal budi orang yang telah menolong kita. Kalau orang yang menolong kita, kita juga harus menolongnya sekiranya diperlukan. Usahlah mementingkan diri sendiri. Bahasa Melayu, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Sekian, terima kasih.